Ibnu Khaldun merupakan seorang tokoh cendekiawan yang tidak asing lagi dalam kalangan orang-orang Islam. Beliau juga banyak memberi sumbangan dari segi pemikiran dan disanjungi tinggi oleh Barat kerana buah fikirannya yang mantap, berguna serta berkesan. Ibnu Khaldun atau nama sebenarnya Abdul Ar-Rahman bin Muhammad bin Khaldun Ad-Hadrami. Beliau dilahirkan di Tunis pada tarikh 1 Ramadan pada tahun 732 Hijrah sama dengan 1331 Masihi. Beliau mula berguru dengan ayahnya, seorang ulama yang menguasai ilmu tentang Al-Quran dan fiqh secara mendalam. Kemudian, beliau belajar dari guru-guru lain mengenai ilmu bahasa, hadis, falsafah, ilmu kalam, logik, geografi, matematik, astronomi, dan lain-lain. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan merupakan proses transformasi yang dapat diperoleh daripada nilai-nilai Al-Quran dan hadis yang berlandaskan falsafah dan empiris atau pengalaman yang dapat mempertahankan eksistensi manusia dalam peradaban masyarakat. Ibnu Khaldun mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan intelektual. Beliau menghasilkan kitab Mukadimah Ibnu Khaldun dan di dalam kitab itu beliau telah menguraikan secara panjang mengenai ilmu dan pembelajaran. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu boleh meningkatkan pemikiran dan memberi kesan kepada pembentukan jiwa. Setiap bidang ilmu mempunyai keistimewaan masing-masing dan menurut beliau, bidang ini memerlukan guru-guru yang berkelayakan. Ilmu dan kejayaanlah yang membezakan manusia dan haiwan. Konsep pendidikan menurut Ibnu Khaldun yang pertama ialah prosesnya tidak terbatas kepada suatu tempat ataupun kaedah sahaja. Ini bermakna ilmu boleh diperolehi melalui pelbagai cara seperti pengalaman, kajian dan juga pengembaraan kerana jauh perjalanan, luas pemandangan. Tidak sama seperti zaman dahulu yang menekankan pengajian di sekolah sebagai sumber utama ilmu diperoleh. Kini, penggunaan internet merupakan salah satu medium utama untuk masyarakat memperolehi pelbagai jenis maklumat. Di sini, masyarakat boleh mengetahui ramalan kaji cuaca pada hari ini, esok dan seterusnya. Ataupun mereka juga boleh belajar untuk bermain piano di YouTube. Ataupun mereka boleh mengetahui resepi makanan-makanan viral yang ada di media sosial pada zaman ini. Namun, hal ini menjadi isu apabila terdapat beberapa kawasan di negara kita yang tidak mempunyai liputan internet yang memadai untuk semua orang menggunakannya. Selain penggunaan internet, pengalaman juga boleh dijadikan asas untuk seseorang itu memperolehi pelbagai jenis maklumat. Contohnya, sekiranya seseorang itu mengikuti program pertukaran pelajar ke negara asing, mereka akan mempunyai ilmu mengenai cara orang di negara tersebut menjalankan kehidupan sehariannya dan budaya-budaya yang mereka amalkan. Hal ini menjadikan pengalaman itu sebagai sesuatu yang positif sekiranya perkara-perkara yang baik ditekankan seperti adab, semangat patriotisme ataupun budi bahasa. Tetapi, ada kemungkinan juga untuk mereka mempunyai rasa tertarik kepada pemikiran-pemikiran yang berbeza dengan budaya kita seperti pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dan pemikiran yang terlalu liberal seperti pemikiran-pemikiran orang LGBT. Oleh itu, di sini nampaknya kepentingan untuk seseorang itu mengetahui batasnya untuk mencari ilmu pengetahuan di negara orang lain. Untuk isu yang kedua, Ibnu Khaldun membahagi ilmu berdasarkan kepentingan yang bagi anak didik menjadi ilmu nakliyah dan ilmu akidah. Ilmu nakliyah merupakan ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan hadis, manakala ilmu akidah pula ilmu menyeluruh bagi manusia yang diperoleh melalui kemampuan untuk berfikir. Hal ini menjelaskan bahawa dengan membahagikan ilmu tersebut mengikut kepentingan yang dapat memudahkan anak didik dalam menerima ilmu dengan lebih efektif.
Dalam pengajaran dan pembelajaran mengikut sistem pendidikan pada masa kini, ilmu yang berdasarkan ilmu nakliah dan akidah dipecahkan lagi menjadi subjek tertentu dan disusun rapi dalam jadual. Sekiranya dua kepentingan ilmu tersebut diajar dalam satu waktu, para pelajar akan mengalami kesukaran untuk memahami ilmu tersebut disebabkan oleh ketidakrapian susunan ilmu. Ilmu juga semakin berkembang berselari dengan arus masa. Oleh yang demikian, lebih banyak pengetahuan yang perlu dipelajari dan difahami oleh para pelajar. Oleh itu, dengan membahagikan ilmu dengan lebih spesifik berdasarkan kegunaan dan keutamaan pembelajaran akan mendorong para pelajar untuk menyesuaikan proses pembelajaran sekiranya mereka mengikut daya kemampuan anak didik mereka dalam sesuatu ilmu. Konklusinya, pendidikan yang komprehensif merupakan aspek penting dalam pembinaan negara yang maju dan bertamadun seperti mana pemikiran Ibn Khaldun yang begitu menekankan perihal dalam memastikan ilmu dapat disampaikan dengan lebih efektif. Pemikiran Ibn Khaldun juga meliputi materi dan kurikulum pendidikan, pendidik, peserta didik serta metod pengajaran dan pembelajaran. Secara umumnya, Malaysia turut menggunakan kaedah pemikiran Ibn Khaldun dalam konteks pendidikan negara. Mengikut aspek kurikulum pendidikan, perkataan kurikulum membawa maksud kepada plan for learning. Ini jelas menunjukkan bahawa Ibn Khaldun ingin membuka minda kita untuk berfikir tentang hala tuju sistem pendidikan negara dengan menggunakan kaedah pemikiran beliau yang kreatif. Kita dapat melihat sendiri perkembangan sistem pendidikan di negara Malaysia bermula daripada Penyataan Razak 1956, diikuti pula oleh Penyataan Rahman Taib pada tahun 1960 dan berapa lagi siri perkembangan yang menunjukkan bahawa Kementerian Pendidikan Negara mempunyai visi yang jelas bagi merealisasikan hasrat dan tujuan falsafah pendidikan negara. Seterusnya, Ibn Khaldun juga menitik beratkan metod pengajaran dan pembelajaran. Di Malaysia, metod pembelajaran yang telah dirancang amat sesuai demi melahirkan pelajar yang holistik, bukan sahaja dari segi akademik, malah dari segi jasmani serta rohani. Sebagai contoh, dari segi jasmani telah diperuntukkan kepada para pelajar subjek PJK, iaitu pendidikan jasmani dan kesihatan, manakala subjek agama dan moral diadakan bagi mengisi tuntutan rohani mereka di samping subjek akademik yang lain. Di sini kita dapat lihat perkaitan antara pemikiran Ibn Khaldun dengan falsafah pendidikan kebangsaan negara kita. Sebagai seorang ilmuwan yang juga sejarawan, Ibn Khaldun telah banyak mewarnai pemikiran-pemikiran tentang pendidikan. Beliau telah mencanangkan dasar-dasar dan sistem pendidikan patut diteladani baik pada masa lalu maupun sekarang. Beliau telah banyak mengemukakan pandangan-pandangannya dalam bentuk orientasi umum sehingga dia menyatakan bahawa pendidikan bukan semata-mata bersifat pemikiran dan penurunan, akan tetapi ia merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Pendidikan seharusnya dinikmati oleh setiap makhluk sosial yang bernama manusia. Hal demikian kerana orientasi pendidikan menurut beliau merupakan cara hidup bermasyarakat serta pengesuaian terhadap bahasa merupakan prasyarat bagi keberhasilan satu pendidikan. Terima kasih.